Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita secara bulanan menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan Zadul Ma'ad, yang mana kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ditulis oleh Al-Imamul Allamah Syamsuddin Ibnul Qayyim, dan kitab Zadul Ma'ad tersebut telah diringkaskan oleh salah seorang ulama kontemporari, iaitu Syekh Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad, sebenarnya Al-Mazyad. Dan perbahasan kita pada malam ini, kita nak memasuki satu topik yang baru, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sutrah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi berkaitan dengan sutrah, Dan sutrah ini adalah penghadang atau penghalang, sesuatu yang menghadang antara satu pihak atau kita dengan sesuatu yang lain. Dia ada sutrah. Dan Nabi SAW adalah antara sunnah baginda adalah baginda akan menjadikan sesuatu sebagai sutrah apabila baginda mendirikan salat, begitu. Jadi sutrah ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salat. Dan disebutkan di sini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ila al-jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan salat dan menghadap ke arah dinding al-jidar, ja'ala bainahu wa bainahu qadra mumirru syah, ataupun Nabi qadra mumirri syah, baginda akan menjadikan antara baginda dan dinding itu jaraknya, iaitu dinding itu dijadikan sebagai sutrah, baginda salat menghadap ke arah dinding, dan jarak antara Nabi dengan dinding tersebut adalah kadar laluan seekor kambing. Begitu. Kadar laluan seekor asyah. Asyah adalah kambing. Walam yakun yataba'adu minhu. Maknanya jarak di antara Nabi dan sutrah itu tidak begitu jauh. Tidak terlalu jauh. Jadi cukup untuk Nabi bersujud, maknanya kepala Nabi berada di hadapan sutrah. Sutrah berada di hadapan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bal amara bil qurbi minas sutrah. Bahkan baginda memerintahkan supaya sutrah tu diletakkan tidak terlalu jauh tapi berhampiran dengan tempat kita sujud. Hadirin dan hadirat. Wa kana yarkizul harbata fis safari wal barriyah. Nabi SAW pernah memasakkan satu besi, yang mana besi ni, harbah ni besi yang digunakan dalam peperangan. Dia macam tombak, tapi tombak kan ada kayu. Tapi di penghujung tombak tu kan ada macam senjata yang tajam. Jadi dia macam senjata yang panjang tu, itu sahaja tanpa dia punya batang tu, tanpa dia punya kayu tu. Jadi ini harbah. Jadi Nabi pasakkan di atas tanah dan baginda salat. Maknanya pasakan tu menjadi sebagai sutra. Dan ini baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika baginda bermusafir, dan baginda lakukan ketika baginda berada di sahra, di padang pasir. Maknanya Nabi pasakkan besi sebagai sutra semasa baginda ingin mendirikan salat. Hadirin dan hadirat. Lalu dikatakan fayusalli ilaiha, dan baginda pun sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat menghadap ke arah besi tersebut, ataupun sutrah dalam bahasa kita ini. Fatakunu sutratuhu, maka harbah ni tadi, besi itu tadi, ataupun alatan senjata yang digunakan dalam peperangan itu tadi, menjadi sutrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sutrah bagi baginda semasa dalam salat. Dan selain daripada itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ridu rahilatahu, dan Nabi kadang-kadang Nabi menjadikan haiwan tunggangan Nabi ni berada di depan Nabi. Nabi letak haiwan tu depan dia. Dan fayusalli ilaiha, dan Nabi salat menghadap ke arah haiwan tersebut, seolah-olah haiwan tu dijadikan sebagai apa? Sebagai sutrah. Dan disebutkan di sini, wa amara al-musalli ay yastatira walau bisahmin aw asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap orang yang salat, hendaklah dia menjadikan di hadapannya ada sutrah. Walau bisahmin, sekalipun dengan saham. Saham ni apa dia? Anak panah. As-sahmu adalah anak panah. Maknanya anak panah tu kita pacak di atas tanah dan kita salat berhadapan dengan dia. Anak panah ni menjadi sutrah kita semasa kita salat. Dan aw asa. Asa ni apa dia? Asa adalah tongkat. Jadi tongkat ni kita pasakkan di tanah di hadapan tempat kita nak mendirikan salat. Maka inilah dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai sutrah. Hadirin dan hadirat. Dan disebutkan oleh penulis kitab, fa'illam yajid, kalaulah tak ada apa-apa untuk dijadikan sebagai sutrah, hendaklah orang yang salat tu falyahat khattan bil ard, hendaklah dia menggariskan satu garisan yang lurus di atas tanah di hadapan dia. Dia buat garisan. Sebab dah tak ada apa yang nak dipasak atau yang dipacak. Jadi dia gariskan garisan di hadapan dia. Dan ini adalah ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sutrah. Tetapi kalau kita hadir salat berjamaah di masjid, tidak perlulah sutrah. Kalau tidak, orang ni depan dia tongkat, orang ni depan dia pisau, orang ni depan dia kacau lah begitu. Sebab salat berjamaah dia tidak berhajat kepada itu. Tapi kalau kita salat, maknanya salat orang di hadapan kita adalah sutrah kita. Lagipun tujuan utama sutrah ni diadakan ketika kita nak salat adalah untuk kita menghalang orang lain daripada lalu di hadapan kita ni. Jadi kadang orang ingat kita ni berdiri tanpa sebab, berdiri saja-saja. Tidak. Bila orang nampak yang kita ni depan kita dah ada tongkat, dah ada kayu, dah ada macam-macam yang kita pasak, ataupun kalau sebahagian di masjid pada hari ni dia letak kerusi. Kerusi tu sutrah juga. Kan dia nak sembahyang sunat di belakang. Jadi dia takut sebab nak cari tiang, masing-masing tiang dah penuh lah.
Jadi dia pun carilah satu ruang yang tidak ada tiang di hadapan dia. Jadi dia letakkan kerusi. Jadi bila dia letakkan kerusi di situ, maka kerusi ini menjadi sebagai apa? Sebagai sutra. Baik. Atau kalau kita salat di belakang tiang pun itu lebih baik sebenarnya. Maknanya tidak perlulah untuk kita mencari sesuatu yang lain sebagai sutra. Dan ada sebahagian kita dia letak rehal. Dia letak rehal Quran tu. Jadi tak ada masalah. Semua ini mencapai maksud sutra. Dan mendapat pahala menjadikan sutra semasa kita nak mendirikan solat. Dapat pahala kerana ia menepati dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi situasi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah radhiyallahu anha naimatun fi qiblatihi. Nabi SAW pernah mendirikan salat, dan salat di sini merujuk kepada tahajud. Dan Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur di hadapan kiblat Nabi SAW. Maknanya Aisyah tidur ni depan Nabi sembahyang. Tapi adakah perbuatan Aisyah tu dinamakan sebagai macam kalau orang yang lalu depan orang yang salat dia ibarat syaitan? Jawapannya tidak. Kerana duduk depan orang sembahyang dengan lalu depan orang sembahyang sama ke? Tak sama. Perbuatan tu berbeza. Larangan hanya kepada lalu di hadapan orang yang sedang solat. Tapi kalau dia baring depan tu, dan orang tu sembahyang, Nabi salat. Dan kalau dia duduk di hadapan tu, kita sembahyang di belakang orang yang duduk. Macam kita tengok lepas di masjid. Kita lepas sembahyang fardu, kan ada orang duduk depan tu, kita pergi belakang dia, kita sembahyang belakang dia. Adakah itu salah? Adakah dia dianggap sebagai syaitan? Tak. Sebab ada isu yang berbeza. Yang dilarang adalah melalui di hadapan orang yang sedang mendirikan salat. Jadi dia kata penulis kitab, zalika laisa kalmar. Perbuatan Aisyah tidur di hadapan kiblat Nabi itu tidak sama seperti orang yang melalui di hadapan orang yang salat. Begitu. Fa innar rajul, kerana seseorang lelaki itu yang haram kepada dia adalah muharramun alaihi al-mururu baina yadayil musalli. Yang haram kepada dia adalah lalu di hadapan orang yang sedang salat. Itu yang haram. Perbuatan lalu, melintas. Tetapi wala yukrahu lahu ayyakuna labisan baina yadayh. Tak dimakruhkan pun kepada seseorang lelaki itu nak duduk di hadapan orang yang sedang mendirikan salat. Tidak dimakruhkan. Labis ni apa dia? Duduk. Macam kita kata orang yang wanita haid dan lelaki yang berjunub. Kan antara yang diharamkan kepada wanita haid dan lelaki yang berjunub adalah al-lubsu fil masjid. Al-lubsu fil masjid ni apa makna dia? Duduk dalam masjid. Itu maksud dia. Jadi perbuatan tidak dimakruhkan bagi seseorang itu untuk dia duduk di hadapan orang yang sedang salat. Ada beza. Larangan hanyalah kepada orang yang melintas, yang lalu lalang di hadapan orang yang sedang mendirikan salat sahaja. Baik. Selesai perbahasan berkenaan dengan sutrah. Dan sutrah ni kita katakan ia adalah antara sunnah di dalam salat, dan juga ia adalah antara anjuran dan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita sehabis mungkin kalau salat-salat bersendirian kena menjadikan satu sutrah di hadapan kita ini. Ya. Baik. Macam kita katalah, sutrah ni kan jarak dia yang sekiranya ada, dia tidak terlalu jauh daripada kita dengan sutrah tersebut. Macam kita sebut tadi, jarak antara kita dengan sutrah dekat. Jadi sekiranya dia tidak meletakkan sutrah, sejauh mana kita boleh melalui di hadapan dia? Afdalnya lagi jauh, maknanya melebihi kadar sutrah yang sekiranya ada. Kalaulah kita kata tadi jarak antara Nabi dengan dinding adalah kadar laluan seekor kambing. Jadi depan sedikit daripada itu dan jauh sedikit daripada itu, tetapi sentiasalah yang paling afdal, walaupun orang itu tidak meletak sutrah, kita lalu di bahagian belakang dia. Maksudnya kita tidak lalu di hadapan dia, tapi kalau kita nak lalu di hadapan, dengan jarak yang agak jauh. Walaupun sebenarnya ada nas yang menunjukkan walaupun kalau seseorang tu tidak ada sutrah, tidak boleh dia nak
marah kalau orang lalu di hadapan dia. Sebab dia yang tak letak isyarat dan petanda. Tapi kalau dia tak letak sutrah, atau kalau dia letak, tapi ada orang lalu juga, dia disunatkan untuk dia menahan dengan tangan dia dan menghalang orang tersebut daripada lalu di hadapan dia. Cuma macam saya kata tadi lah, kalau seboleh yang mungkin adalah hadapan tu tidaklah ada jarak yang spesifik, tapi lebih jauh daripada jarak sekiranya sutrah ada dengan kadar laluan tersebut. Ataupun kita lalu di bahagian belakang dia semasa dia mendirikan salat. Ya. Kalau dah tak ada apa-apa yang bersifat palang, yang jelas, yang kelihatan. Sebab kalau kita perhatikan, Nabi punya anjuran tadi semuanya seperti saham, iaitu anak panah, ataupun asa, tongkat. Semuanya boleh bersifat menegak. Tapi macam kita kata tadi, kalau dah tak ada apa-apa, garisan lantai. Maknanya garisan yang lurus di atas tanah. Buat garisan. Kalau dah pedang pun tak ada, saham, anak panah pun tak ada, tongkat pun tak ada, kayu pun tak ada, kursi tak ada, papan hal tak ada, contoh. Jadi kenapa kursi boleh? Sebab dia meninggi dan dia menampak. Dan tujuan dia adalah supaya nak nampak yang orang ni tengah solat dan kita tak lalu di depan orang yang solat. Kerana ada larangan lalu di hadapan orang yang solat. Jadi dia ada larangan untuk lalu depan solat, satu lagi arahan untuk kita adakan sutrah. Begitu. Jadi kalau sejadah, boleh juga. Kalau dah tak ada apa, lipat-lipat, gulung-gulung, pak, letak di hadapan. Diorang nampak itu sebagai isyarat sebagai sutrah. Baik. Boleh. Kalau dah ada sutrah, tidak ada isu untuk lalu di hadapan. Keluar sana, keluar sini. Kalau ada jarak, kita lalu di tengah. Cuma kalau tidak ada jarak tadi, macam yang saya sebut tadi lah, dia tidaklah terlalu hampir sehingga boleh jadi mengganggu sampai tempat sujud dia pun, kita lalu depan-depan dia. Maknanya kalau boleh melepas kepada kepala dia bila dia sujud. Nah, begitu. Solat di hadapan pintu ni makruh. Makruh. Tapi dia tak boleh dia nak marah macam ni, siapa suruh sembahyang situ? Sebab itu kita kata antara hukum solat yang makruh selain daripada di kubur, selain daripada tempat buang sampah, selain daripada dalam tempat mandi, adalah solat di jalan atau di laluan orang ramai. Itu masalah orang kita tak faham fiqh. Dia bila kita ni semayang depan pintu, lepas tu orang masuk, dan orang tengok dia mengganggu tempat laluan orang, dan orang tegur. Orang kata, Ji, mana boleh semayang depan pintu? Ataupun jangan lepas semayang depan pintu, kalau boleh orang tegur baik-baik. Lepas tu dia kata, inilah orang Melayu akhir zaman. Orang semayang pun dia marahnya. Kita bukan marah orang semayang, kita marah orang semayang depan pintu. Ada beza tak? Ada beza, sebab tu kita kena teliti. Ini fiqh. Fiqh ni bukan kira benda kita buat tu benda baik, apa salahnya. Tidak. Tapi kalau ada gangguan dan menyusahkan orang lain, perkara ini dielakkan. Ini manhaj Nabi, mendatangkan manfaat dan menolak sebarang mudarat kepada orang lain. Baik. Jadi selesai perbahasan tu. Kita nak sambung hadirin dan hadirat kepada fasal yang berikutnya. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanir rawatib. Fasal berkenaan dengan sunnah Nabi atau petunjuk Nabi berkaitan dengan salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Apa makna rawatib? Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu. Salat yang mengiringi salat fardu. Sama ada sebelum atau selepas. Jika ianya sebelum, maka sunat rawatib ni namanya sunat qabliyah. Dan sekiranya ia selepas, salat rawatib ini namanya salat ba'diyah. Begitulah perbezaan dia, hadirin dan hadirat. Maknanya salat qabliyah dan salat ba'diyah, kedua-duanya adalah salat sunat rawatib. Dan rawatib adalah jamak kepada ratibah, salatun ratibah. Kita ni perkataan ratib. Ratib ni adalah upah atau ganjaran atau bonus atau lebihan. Jadi sebenarnya salat rawatib ni adalah salat bonus bagi kita. Tu hakikat dia sama. Salat tambahan, salat zaidah, salat lebihan. Kita dah salat fardu, tapi kita tetap dianjurkan salat rawatib. Dan majoriti salat rawatib hukum dia adalah sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Bila dikata muakkad ni, amat dituntut. Amat dituntut. Jadi sebab itu
kita kena lazimi dan jangan tinggalkan kalau boleh. Tidak ada alasan untuk meninggalkan rawatib qabliyah dan ba'diyah atas alasan kan sunat je. Tak ada alasan begitu. Tak sepatutnya alasan begitu. Kerana yang sunat suruh buat, bukan suruh tinggal. Kadang saya pelik dengan sebahagian mentaliti orang kita ni. Bila bab benda sunat ni, dia tinggalkan atas alasan sunat. Tapi bila bab benda makruh, dia buat juga. Atas alasan, ni makruh je, tak haram. Lain fahaman agama tu. Sebab apa kita kata? Sunat ni dan wajib adalah sama dari sudut kedua-duanya disuruh buat. Cuma perbezaannya, kalau meninggalkan yang wajib, haram dan berdosa. Meninggalkan yang sunat, makruh dan tidak berdosa. Itu perbezaan dia. Tapi yang sunat disuruh buat ke disuruh tinggal? Disuruh buat, bukan disuruh tinggal. Yang makruh pula, dia sama dengan haram dari sudut kedua-duanya dilarang buat. Betul tak? Benda haram dilarang buat dan benda makruh pun dilarang buat. Cuma perbezaannya, benda haram ni kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Dan kalau kita buat, kita berdosa. Tapi benda makruh ni kalau kita buat, kita tidak berdosa. Dan kalau kita tinggalkan benda makruh, kita dapat pahala. Gitu. Kerana lawan kepada makruh adalah sunat. Jadi kalau kita meninggalkan benda makruh, maka kita buat benda yang sunat. Maka kita dapatlah pahala. Gitu kepahaman dia. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kadang-kadang orang kita ni, kita tanya dia, buat tak puasa hari Arafah, puasa Ashura, puasa 6? Dia kata, kan sesunat je tu, tak buat ke? Tak buat. Sebab sunat. Tapi yang dalam masa yang sama, si kawan ni tadi, dia isap okok. Betul kita kata, kenapa isap okok? Kan makruh je. Amboi, faham pula usul fiqah dia. Kata kan makruh sahaja. Jadi kita kena faham lah. Bila kalau lah kata nak kata rokok ni kalau susah sangat nak kata haram, kalau dia kata makruh. Nak kalau kata makruh ni suruh buat ke suruh tinggal? Suruh tinggal bukan suruh buat. Jadi itulah yang kita kata salah faham dalam sebahagian masyarakat. Jadi berbalik kepada sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kita nak sebut dia punya fadilat, dia punya kelebihan. Dan hikmah. Apakah hikmah salat qabliyah, hadirin dan hadirat? Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibnu Daqiq Al-Aid Taqiyuddin rahmatullah alaih. Dia ni ulama mazhab Syafi'i dan dia ada mensyarahkan kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ni siapa tulis? Siapa tahu? Kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis-hadis hukum. Ibnu Rajab. Tak. Abdul Ghani Al-Maqdisi, betul tak? Itu jawapan dia. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dahulu yang kita belajar Mukhtasar Sirah Nabi tu, dialah penulis dia. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih meninggal pada tahun 600 Hijrah. Dan Umdatul Ahkam ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dan datang seorang ulama namanya Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid rahmatullah alaih. Dia mensyarahkan kitab tu dan diletak nama kitabnya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam. Ihkamul Ahkam Syarah Umdati Al-Ahkam. Dan dalam kitab tu, Allah kita kata, ulama ni memang, kalau kita baca penulisan dia orang ni memang kenyang dengan ilmu. Banyak benar ilmu baru dia. Saya kalau belik kitab Ihkamul Ahkam ni, ada je benda-benda maklumat yang kita kata menarik. Dan faedah yang mungkin kita tak baca, yang kita tak tahu pun sebelum ni. Antaranya, Ibn Daqiq ni, dia kongsikan hikmah salat qabliyah. Hikmah salat qabliyah. Dan dia kata, salat qabliyah ni dia bertujuan untuk dia mensiap-siagakan tubuh kita ni sebelum kita masuk ke salat fardu. Untuk kita mempersediakan diri kita sebelum kita memasuki salat fardu. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membantu ke arah mencapai khusyuk dalam salat fardu. Dia bayangkan kalau kita ni tak buat salat qabliyah, kita ambil wuduk, masuk waktu, terus sembahyang fardu.
Jadi jarak antara kita dengan solat fardu tadi, dengan urusan dunia yang kita buat sebelum kita buat solat fardu, jarak tu dekat. Macam baru lepas makan terus sembahyang fardu. Jadi jarak antara kita dan makan ni dekat. Urusan makan ni urusan dunia. Jadi bila jarak tu dekat, maka kita tengah sembahyang pun kita duk teringat pasal makan tadi. Duk teringat pasal kari ayam ke, tak tahulah kari ayam siapa dia. Tapi duk teringat makan lauk itu, teringat makan kawan ini, teringat minum, sebab kita kata dia akan terkesan dan terganggu. Dia tengah sembahyang duk terfikir. Tapi kalaulah kita sebelum kita masuk ke solat fardu, kita dahulukan dengan solat qabliyah, maka tubuh kita dah lebih bersedia untuk solat dengan hai'ah solat atau dengan pergerakan solat. Tubuh dah ready sebab kita dah solat sunat dahulu sebelum tu. Dan dia akan lebih membantu kita untuk khusyuk. Jadi bila masuk je solat fardu, kita dah well prepared. Kita dah bersedia sungguh dengan persediaan yang baik untuk mendirikan solat fardu dan untuk lebih khusyuk dalam solat fardu. Itu hikmah solat qabliyah, kata Ibn Daqiq al-Aid. Dan untuk solat ba'diyah, hikmahnya satu. Solat ba'diyah ni hikmahnya adalah untuk menampung kekurangan solat fardu. Dalam solat fardu akan ada kekurangan. Tak khusyuk lah, kita lalai lah, tengah sembahyang duk garu sana garu sini, garu sana garu sini. Banyak benda kegatalan dia. Jadi disebabkan itu dia tak khusyuk dan dia tak fokus dalam pelaksanaan solat. Maka dia nak cover balik bagaimana? Cover dengan buat solat ba'diyah. Begitu. Dia cover balik. Solat ba'diyah ni ketampung. Jadi sama juga saya kaitkan dengan puasa. Kalaulah solat fardu ada solat sunat qabliyah yang mengiringi dan ba'diyah yang mengiringi sebelum dan selepas, puasa Ramadan pun dia ada qabliyah dan ba'diyah dia juga. Ini pandangan saya lah. Dan puasa qabliyah bagi puasa Ramadan adalah puasa kita dalam bulan Sya'ban. Kena banyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Kerana Nabi SAW banyak puasa dalam bulan Sya'ban. Majoriti bulan Sya'ban Nabi puasa. Walaupun tidak penuh. Majoriti. Dan puasa ba'diyah bagi puasa Ramadan adalah puasa 6 Syawal. Jadi puasa 6 Syawal ni dia akan cover balik ni. Apa kekurangan dalam 30 hari Ramadan. Dan puasa Sya'ban tu adalah sebagai ibarat umpama seperti solat sunat qabliyah. Dia akan, sebab dah terbiasa puasa daripada Sya'ban. Yang ni, kita Rejab tak puasa, Sya'ban tak puasa, pop Ramadan. Allah, dia jadi beratnya kata. Tiba-tiba dia kata, kenapa ni puasa paling letih dalam dunia ni? Dan memanglah hantar puasa Sya'ban, hantar puasa Rejab. Kalau kita rajin puasa Isnin Khamis ke puasa Rejab ke puasa Sya'ban, Allah sangat puasa Ramadan ni kita kata piece of cake. Orang kata mudah sangat, orang kata simple kecil je, tak ada apalah sangat, orang kata. Tapi sebab itu kena lazimkan puasa sunat sebelum untuk puasa fardu diibaratkan seperti solat qabliyah bagi solat fardu. Baik. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab kita, kana sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala 10 raka'atin fil hadari daiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara 10 rakaat secara berterusan semasa hadar. Semasa hadar ni lawan kepada musafir. Maknanya semasa Nabi tidak bermusafir. Maknanya bila Nabi tidak bermusafir, Nabi cukup jaga sehari semalam 10 rakaat. 10 rakaat. Dan ini menepati pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, salat rawatib yang muakkad ada 10. Dalam mazhab kita ni, salat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Dan disebutkan di sini, wahiyallati qala fiha Ibnu Umar. Dan 10 rakaat ni adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Dia kata, hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal atau aku memelihara daripada Nabi SAW 10 rakaat salat sunat. Apa dia? Yang pertama, raka'ataini qabla az-zuhur, 2 rakaat sebelum salat fardu zuhur. Yang kedua, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas salat zuhur. Yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitih,
2 rakaat selepas maghrib di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitih. 2 rakaat selepas isya' di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, raka'ataini qabla as-subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada 5 yang kita sebutkan. Dan 5 tu masing-masingnya 2 rakaat dan 5 kali 2 bersamaan 10 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak kalau ikut turutan daripada subuh ke isyak. Jadi yang qabliyah maghrib, qabliyah isyak ni ada tak? Sebenarnya ada. Cumanya ia tidak muakkad, Bahkan para ulama mengatakan 2 rakaat sebelum salat maghrib dia tidak termasuk pun dalam rawatib sebenarnya. Tapi ada ke tidak ada? Ada. Macam tu. Maknanya ada 2 rakaat dalam semua salat fardu. Maknanya ada 2 rakaat dalam sebelum salat yang 5 waktu. Cuma sama ada dia muakkad atau tidak muakkad saja. Macam qabliyah zuhur ada, tapi dia masuk dalam ni tak ada. Saya minta maaf, qabliyah asar ada, tapi dia tak termasuk dalam ni. Jadi kenapa saya kata tadi qabliyah maghrib ada? Walaupun sebahagian tempat lepas azan maghrib terus qomat je. Ada begitu. Di KL banyak ada tempat begitu. Tapi kita kata begini, yang afdalnya buat. Maknanya ada. Sebab Nabi SAW kata, baina kulli azanaini salah. Di antara 2 azan adanya 1 salat. Azan kita ada 2 ke ada 1? 1. Tapi Nabi kata di antara 2 azan ada 1 salat. Jadi azan satu lagi tu yang apa dia? Iqamat. Azan satu lagi nama lain dia adalah iqamah. Jadi terjemahan dia, kalau kita nak lebih tepat nanti orang pening pula, di antara 2 azan adanya 1 salat. Kita kata mudah, terjemahan dia antara azan dan iqamat ada 1 salat. Inilah yang saya nak kongsilah sikit. Inilah yang menjadi satu perbezaan dalam kalangan mazhab, dalam kalangan asatizah. Kan ada, pernah dengar tak? Ada yang kata kalau selepas iqamat tak payah baca doa selepas azan. Maknanya lepas iqamat ni tak payah doa pun tak apa. Tapi orang Melayu buat tak? Lepas iqamat pun dia doa, ya Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qaimah. Orang kita buat. Pada sebahagian ustaz dia kata, tidak perlu buat kerana Nabi selepas azan Nabi terus solat. 1. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan ada doa baik yang dibaca selepas iqamat sama seperti doa yang dibaca selepas azan. Tapi agak-agak macam mana orang boleh baca doa selepas iqamat dengan doa selepas azan? Sebenarnya kalau kita cari adalah sandaran dia, dan antara sandaran dia hadis ni lah. Sebab Nabi kata iqamat tu azan juga. Jadi kalau dibaca doa selepas azan, maknanya dibacalah doa selepas iqamat. Dia faham kat situ. Dan kepahaman manusia ni unik. Sebab tu kadang kita tak boleh petikai kata orang ni tak ada dalil. Dia ada dalil, cuma kepahaman dia berbeza dengan kita mungkin. Kita mungkin nak dalil yang spesifik. Maknanya ada tak dalil yang betul-betul tunjuk Nabi kata selepas iqamat baca doa selepas azan. Mungkin kita kata tak ada, tapi dah kalau Nabi kata di antara azan, di antara 2 azan ada 1 solat. Jadi Nabi menyifatkan iqamah adalah azan. Jadi kalau selepas azan ada ada doa, dan selepas iqamah apa ada? Doa juga. Itu antara pandangan lah. Soal kita setuju tak setuju isu lain. Cuma itu pandangan. Kita jangan mudah. Kalau tak bersetuju mungkin kita boleh tanya elok-elok. Tapi jangan kita kata ni sesat mana pula. Allah, sian korang tu. Ni ajaran mana pula. Jangan kata begitu. Boleh tanya pandangan dan boleh kita cari kalau kita mungkin orang awam tu tak tahu, tapi kita kalau kita cari akan ada sandaran-sandarannya dalam setiap amalan-amalan yang dilakukan. Cuma itulah, dalil tu tepat ke tak tepat nak dijadikan sebagai orang kata wajah istidlal, pendalilan kita betul ke tak betul. Sebab dalil sahih atau dalil betul tak semesti pendalilan betul. Betul tak? Jadi part tu yang kena belajar usul fiqh tu. Sebab usul fiqh ni nak mengajar kita orang kata memahami dalil dengan pendalilan yang betul. Dah nama apa usul? Usul ni dalail dan qawaid. Dalil-dalil dan kaedah-kaedah fiqh. Jadi usul fiqh adalah dalil-dalil dan kaedah-kaedah fiqh. Dia mengajar kita nak istinbat hukum, mengajar kita nak tahu wajah istidlal,
Maksudnya dalil betul dan kepahaman terhadap dalil betul juga. Ini tu yang saya selalu cerita tu, ada orang dalil dia betul. Dia kata dia adalah nabi. Tapi wajah istidlal ni salah. Dia istidlal dengan apa? Dengan surah Yasin. Ayat 3 tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu tergolong dalam kalangan rasul. Kamu tu saya lah, dia kata. Oh, yakin. Mana boleh gitu? Dalil betul tapi istidlal salah. Sebab innaka tu, kamu tu siapa dia? Rasulullah, bukan kita. Jadi dia pula kata dia lah yang dimaksudkan dalam ayat tu. Jadi dia kata kamu tergolong dalam kalangan para rasul. Amboi. Sama juga bila dia kata saya adalah, dia kata ataupun dia mengaku dia adalah rasul Melayu. Kemudian dia kata saya ada dalil. Apa dia dalil? Dia kata Allah kata walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utuskan pada setiap umat ada seorang rasul. Jadi saya adalah rasul bagi umat Melayu, dia kata. Tak betul lah. Dalil betul tapi istidlal salah. Cuma jadi kalau kita tengok ni, inilah antara sandaran yang berlaku dalam isu orang kata ada tak doa selepas iqamat, sama seperti doa selepas azan. Sebab Nabi SAW kata baina kulli azanaini salah. Tapi dia punya poin yang saya nak sebutkan adalah adanya salat qabliyah maghrib tu. Dari sudut selepas azan dan sebelum iqamat adanya salat sunat 2 rakaat. Bahkan ada hadis yang jelas Nabi sebut 3 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kalau ikut tu jadi wajib. Tapi Nabi kata liman sya', bagi siapa yang nak. Bila Nabi kata liman sya'a tu, maknanya dah tak jadi wajib. Hukum dia adalah sunat. Begitu. Hukum dia adalah sunat. Maknanya bagi siapa yang nak. Kalau nak buat, kalau tak nak tak apa. Macam tu. Yang 10, yang qabliyah maghrib tidak termasuk. Yang 10 ni macam yang kita sebutkan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Maknanya ba'diyah maghrib yang diberatkan, bukannya qabliyah. Tapi nak buat boleh, begitu. Apa tu? Ba'diyah Jumaat ni dia tak termasuk dalam ni sebab dia bukan hari-hari. Walaupun ada. Ba'diyah Jumaat ada 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ada afdalnya di rumah kedua-duanya. Cuma kita tak sebut sebab ni yang harian. Yang tu seminggu sekali. Dah lah seminggu sekali, orang perempuan tak ada buat. Jadi sebab itu kita kata yang ni untuk semua lelaki dan perempuan. Baik. Lalu ulama kita bahas. Kalaulah untuk hari-hari biasa, 10 rakaat sunat rawatib yang muakkad, maka sebab itulah Ramadan tarawih jadi 20 rakaat yang paling afdal. Itu. Yang ni disebut dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Dia kata gitulah. Dia kata kenapa tarawih ni 20 rakaat? Begitu. Dia kata kenapa tarawih 20 rakaat? Dan dia jawab. Dia kata sebabnya adalah kalaulah sebelum Ramadan tarawih yang muakkad, solat yang muakkad ada 10. Tapi bila masuk Ramadan kan amalan digandakan. Amalan digandakan dalam bulan Ramadan, ibadah kita gandakan, maka sebab itulah solat malamnya menjadi 20 rakaat. Dia punya kepahaman begitu. Dia jadi double. Daripada 10 rawatib harian dan Ramadan dia jadi double. Macam tu. Gandaan. Kita pun macam tu lah. Yang ni ada orang, dia sebelum Ramadan, dia baca Quran 1 muka surat. Masuk Ramadan tak baca Quran. Yang tu bukan gandaan. Patutnya kalau Ramadan ni kita 1 muka surat, sebelum Ramadan 1 muka surat, bila masuk Ramadan 2 muka surat. Macam tu. Gandakan lagi amalan soleh. Sebab itu macam Imam Syafi'i kan. Kan Imam Syafi'i ni diriwayatkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dia kata wa kana li Syafi'i fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Quran 60 kali. Yang beliau baca di luar salat. Maknanya luar salat khatam Quran 60 kali. Dalam sembahyang punya bacaan tak termasuk lagi. Tetapi itu dalam bulan Ramadan. Dan diriwayatkan daripada Imam Syafi'i di luar Ramadan, beliau baca Quran khatam 30 kali sebulan. 30 kali sebulan. Yang ni 60 kali khatam dalam
bulan Ramadan. Maknanya Imam Syafi'i gandakanlah maksud dia. Selain bulan Ramadan 30 kali. Jadi 30 kali 2 60 lah. Banyak gandaan lah tu. Dan puratanya Imam Syafi'i ni khatam Quran sehari 2 kali dalam bulan Ramadan. 30 Ramadan kali 2 bersamaan dengan 60 kali khatam. Sebab tu dia bijak. Kita ni percayalah kalau kita banyak baca Quran dan khatam, memang akan jadi genius. Memang akan jadi bijak. Walaupun umur kita ni 50 lebih je. Walaupun umur 40 lebih. Imam Syafi'i itulah yang dibuat. Rahsia kebijaksanaan dia Quran. Dan ialah betul lah orang kata taufik daripada Allah. Tapi macam mana nak dapat taufik daripada Allah, rahmat daripada Allah kalau tak baca Quran? Kalau Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 24, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarlah kamu dan diamlah kamu, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalaulah dengar baca Quran mendapat rahmat, yang baca Quran ni tak lebih-lebih rahmat Allah bagi? Yang baca Quran lagi besar rahmat dia. Sebab dengar pun dah dapat rahmat yang besar. Baca lagi. Apakah rahmat Allah yang Ta'ala yang kita kata lebih daripada kebijaksanaan? Kita kata Imam Syafi'i ini bijak. Baik. Dan saya nak sebut satu lagi sebelum kita tamat. Daripada 10 ni, yang paling afdal adalah Qabliyah subuh. Yang paling afdal daripada 10 yang muakkad ni. Kerana disebut oleh Nabi SAW, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi yang terdapat di dalam dunia ni. Lebih baik ni maknanya lagi besar fadilat dan ganjaran. Itu maksud dia. Lebih besar fadilat dan ganjaran. Khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi hadis macam tu pun ada yang keliru juga. Sebab dia kata, Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh ni maknanya sebelum azan subuh ke atau sebelum solat, pelaksanaan solat fardu subuh? Kan pening tu. Saya kata mudah je. Kita sebelum subuh ni sebelum solat fardu subuh, bukan sebelum azan subuh. Begitu. Sebelum solat fardu subuh. Bukan sebelum azan subuh. Kalau sebelum azan subuh tu tahajud. Tu solat malam. Tapi ni bukan merujuk kepada solat tahajud. Ni merujuk kepada rakaat al-fajar. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar tu maknanya telah masuk fajar lah. Telah masuk subuh. Tapi sebelum pelaksanaan solat fardu subuh. Dan waktu, saya nak sebut tambahan. Walaupun tak disebut di sini. Bilakah bermulanya waktu bagi solat qabliyah? Kita kata bila masuknya waktu bagi solat fardu. Dan sebelum kita melaksanakan solat fardu. Asasnya begitulah. Tapi bukan bermakna yang solat qabliyah tak boleh dilakukan selepas solat fardu. Itu. Boleh juga. Dan itu dinamakan qada' solat rawatib qabliyah. Boleh juga. Kalau kita terlepas, mungkin ada satu, kita dah biasa dah melazimi solat subuh, qabliyah subuh kan. Tiba-tiba satu hari tu masuk-masuk masjid, orang dah qamat. Allah, tak sempat qabliyah subuh. Jadi boleh tak selepas fardu subuh kita qabliyah subuh? Sebenarnya boleh. Ada riwayat yang menunjukkan kepada hal tu. Sebahagian ulama' dia mensyaratkan mestilah kita sentiasa melazimi. Tapi sebahagian ulama' kata tidak disyaratkan. Maknanya kalau kita nak buat solat qabliyah ni qada', cuma jangan dijadikan kebiasaan. Kerana bila dah sebut qabliyah ni mestilah sebelum. Dan bilakah? Jadi maknanya di sini waktu solat qabliyah ni ada selama masih ada waktu solat fardu sebenarnya. Jadi contoh, kalaulah kita sembahyang zuhur pukul 3, boleh tak solat qabliyah pukul 3? Qabliyah zuhur. Jawapannya boleh. Dia bukanlah bermakna solat qabliyah ni hanya ada pada awal waktu zuhur je, tak. Tapi selama kita belum mendirikan solat fardu zuhur, kita masih boleh buat solat qabliyah zuhur. Begitu. Dan bilakah waktu solat ba'diyah bermula? Itulah jawapan dia. Selepas selesai solat fardu, bermulalah waktu solat ba'diyah. Takkanlah sembahyang fardu belum lagi. Awak nak buat apa? Saya sembahyang ba'diyah zuhur. Sembahyang fardu zuhur belum lagi. Dia mesti solat ba'diyah ni dilakukan waktu dia bermula selepas pelaksanaan solat fardu. Waktu bagi solat ba'diyah adalah selepas pelaksanaan solat fardu. Jadi dah selesai solat fardu, boleh kita buat solat ba'diyah. Dan saya dah sebut berkenaan dengan masa, dah sebut
berkenaan dengan tempat pula. Banyak saya sebut, walaupun dia tidak disebut di sini, tapi ini sebagai faedah hadirin dan hadirat. Apa dia? Baik. Tempat yang paling afdal untuk kita melaksanakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah adalah di rumah, di rumah. Sebab itu ada disebutkan di sini, kalau tuan-tuan perasan tadi, wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. 2 rakaat selepas maghrib di rumah Nabi, 2 rakaat selepas isya' di rumahnya, begitu. Jadi maknanya apa di sini? Afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Tapi macam saya kata, saya banyak kali sebut, isu afdal ni boleh jadi tak sama mengikut individu. Dia tak sama mengikut individu. Macam kita pergi masjid, sebahagian kata afdal jalan kaki. Tapi mungkin ada orang ni dia kata, kalau aku jalan kaki badan berpeluh-peluh, jadi pada bau wangi dia bau busuk. Dan kemudian datang ke masjid, semua jemaah terganggu. Ni siapa bau peluh kuat sangat ni? Contoh. Sebab dia nak dapatkan fadilat afdal datang jalan kaki tu, tengok-tengok banyak lagi yang terabai. Jadi dia kata, kalau macam tu saya naik kenderaan. Jadi boleh jadi bagi dia kenderaan lagi afdal. Macam saya nak pergi masjid, saya bukannya, bila saya pergi masjid ni, sebabnya biasa kalau macam maghrib isyak tu untuk kuliah maghrib. Dan saya ni bukan kuliah maghrib di bawah surau rumah saya. Kalau bawah rumah saya sujud syukur lah saya hari-hari. Mudah, dekat. Yang ni saya ceramah punya jauh. Orang ni kat Setia Alam, ni kat Subang Jaya, yang ni kat punya jauh. Jadi bila jauh, dah Ustaz tahu tak yang paling afdal adalah datang ke masjid dengan jalan kaki. Dan kalau saya jalan kaki, bila saya nak sampai? Kuliah bulan depan, baru saya datang. Jadi tengok, afdal bagi saya adalah menaiki kenderaan. Jadi sebab tu kita kena bezakan. Boleh jadi ada beza, tak semestinya afdal ni terpakai kepada semua orang yang sama. Tidak, bukan semestinya begitu. Ada orang afdal begini, ada orang afdal begini. Sama juga dengan salat rawatib ni. Memang afdalnya di rumah. Dan ulama-ulama kita bahas, kenapa afdal salat rawatib di rumah? Jawapannya 2 sebab. Sebab yang pertama, dan kalau saya tak salah, ini pun disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid juga. Sebab ni yang saya baca. Yang pertama, salat di rumah lebih jauh daripada riak. Lebih jauh daripada riak. Dan salat yang kedua lebih mendatangkan, bukan. Yang hikmah yang kedua, salat di rumah lebih mendatangkan khusyuk. Jadi yang pertama lebih jauh daripada riak. Yang kedua lebih mendatangkan khusyuk berbanding di masjid. Sebab kita ni, bila kita salat di masjid, kadang-kadang dia jadi lain macam sikit perasaan tu. Tambah bila ada orang sebelah tu duduk, dan orang tu tengok kita. Kita pun lagi lama sembahyang, amboi Pak Haji ni. Apa lama sangat sembahyang? Rupanya dia tengok orang perhati dia. Jadi orang kata, Allah waraknya dia ni. Tapi bila kita tanya kepada isteri dia, Puan, Kak, Abang Haji ni macam mana di rumah, Kak? Tak sembahyang sunat, tak pernah sembahyang pun kata. Amboi kat masjid bukan main lagi. Tengok beza. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kadang-kadang kita ni keikhlasan tu berbeza. Sebab itu ikhlas ni dalam bab solat ni lawan dia riak lah. Jadi keikhlasan tu berbeza. Kadang depan orang kemain, dia bukan main banyak sedekah. Tapi bila belakang-belakang tak pernah dia sedekah pun. Sebab dia hanya suka menzahirkan amalan untuk dilihat. Itulah riak. Menzahirkan amalan untuk dilihat oleh orang ramai. Jadi itu 2 hikmah kenapa Nabi SAW kata, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal-afdal salat bagi orang lelaki adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Maknanya ada exception. Salat fardu yang paling afdal bagi orang lelaki di masjid. Itulah kepahaman kita. Jadi bila Nabi kata seafdal-afdal salat orang lelaki adalah di rumah, salat tu salat apa dalam kurungan? Salat sunat. Maknanya terjemahan dia, seafdal-afdal salat sunat bagi seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Tapi janganlah ada sebagai orang kata, Ustaz, habis tu kalau sembahyang tahiyatul masjid kat rumah ke? Janganlah cerdik sangat begitu. Tahiyatul masjid di masjid lah. Itu pun sebab masuk masjid. Walaupun dia solat sunat. Tapi yang kita maksudkan di sini, macam qabliyah dan ba'diyah. Macam solat duha. Macam solat witir. Macam tahajud. Macam kalau nak buat solat taubat, solat hajat, solat istikharah. Afdalnya di rumah.
Itu maksud dia. Tapi kalau tahiyatul masjid nak buat di rumah macam mana? Tu jadi tahiyatul rumah. Jadi dia bukan tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid ni adalah salat yang bersebab. Dan sebabnya apabila kita masuk masjid. Iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila masuk salah seorang kamu ke dalam masjid. Jangan dia duduk sehingga dia telah selesai salat 2 rakaat. Jadi salat 2 rakaat itulah namanya apa? Tahiyatul masjid. Dan hukumnya sunat muakkad. Memang tempat dia di masjid. Dan macam tu juga dengan salat-salat lain yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Afdalnya di masjid. Dan kita kata salat 2 hari raya. Walaupun buat sah tak semayang hari raya seorang-seorang dekat rumah? Apa hukum ni? Semayang raya seorang-seorang dekat rumah sah tak? Sah. Kan macam masa PKP dulu kan ramai orang semayang raya kat rumah. Tapi kata kami semayang jemaah Ustaz. Dah kalau macam saya, duduk seorang-seorang kat rumah. Macam mana saya jemaah? Saya panggil Cina sulah rumah saya jadi semayang, jadi makmum saya? Tak. Jadi saya semayang seorang. Semayang seorang raya. Jadi salat tu sah. Dia salat raya ni sunat untuk sendirian atau untuk berjemaah. Memanglah afdal berjemaah. Jadi kita kata salat-salat hari raya dan salat gerhana. Jadi ada 4 salat. Hari raya je 2, gerhana je 2, dari 4. Raya puasa, raya haji, gerhana matahari, gerhana bulan. Semua ni dituntut berjemaah. Dan satu lagi salat yang dituntut berjemaah adalah istisqa. Istisqa pun dituntut berjemaah. Jadi kita pergilah masjid yang tu salat-salat gitu. Tapi yang lain yang saya kata yang tidak dituntut untuk berjemaah ni, macam salat duha, macam salat hajat, macam tahajud, macam witir, macam istikharah, macam taubat, macam rawatib qabliyah dan ba'diyah, afdalnya dibuat di rumah. Cuma kita kena teliti juga. Kalaulah kita buat qabliyah di masjid, di rumah, dalam situasi mungkin menyebabkan kita ni lewat daripada takbiratul ihram bersama imam di masjid. Bolehlah kita, afdalnya kita salat di masjid. Sebab sekarang ni masa timing tu dia dah tetapkan 10 minit aja. Jadi kalau daripada rumah kita nak sembahyang lepas azan, kita nak sembahyang qabliyah. Kadang sembahyang qabliyah kita pun dah 4 minit. Kemudian nak pergi masjid, nak dapat takbiratul ihram memang tak sempat. Kalau yang kita kata, kalau ada sebahagian tempat ni, sebab yang 10 minit, 15 minit ni adalah bukan syariat yang suruh begitu, dah. Tapi ini adalah uruf kita, pemerintah kita tetapkan begitu. 10 minit selepas azan adalah iqamat. Tak apalah, benda tak salah. Tapi kalau dibiarkan macam contoh, okey azan dan selepas azan 30 minit untuk iqamah. Okeylah sembahyang kat rumah. Tapi sekarang tak. Untuk qabliyah macam seperti qabliyah subuh dan qabliyah zuhur ni susah begitu. Tapi kalau ba'diyah seperti maghrib dan isyak ni mungkin boleh. Begitu buat di rumah. Kecuali bagi orang yang dia tahu. Kalau dia buat kat rumah lebuh lah tu. Ada je orang macam tu kan. Dia dekat masjid. Lepas ni aku buat salat ba'diyah di rumah. Dia keluar tu. Ada kawan dia. Jom. Kena kopi satu. Minum kopi. Kopi punya kopi. Kopinya segelas. Sembangnya 2 jam. 2 jam daripada pukul 9 habis main isyak ni. Dah pukul 11. Balik-balik. Lebuh ke mana dah ba'diyah dia. Ba'diyah dia pun dia kata. Ma'assalamah dia. Allah. Jadi terus tidur lah mengantuk pukul 11 malam. Kita 10.30 pada mengantuk dalam kuliah. Apa tak lagi pukul 11. Jadi sebab tu kita kata. Buatlah di masjid. Maksudnya tengah ada semangat tu. Buat siap-siap. Itu lebih afdal bagi dia. Dan satu lagi yang saya nak bagikan dari sudut perbezaan individu tadi adalah para ulama, orang-orang soleh dan tokoh-tokoh yang menjadi ikutan, dia dituntut untuk menzahirkan salat qabliyah dan ba'diyah dia di khalayak ramai. Begitu. Tidak dituntut untuk dia menyembunyikan amalan dia. Tapi dia dituntut untuk menzahirkan amalannya. Ada 2 sebab. Sebab yang pertama adalah untuk ta'lim. Untuk ta'lim. Apa makna ta'lim? Mengajar. Jadi dia kena ajar. Maknanya, perlakuan dia tu adalah ta'lim. Begitu. Macam kita dia tengok ustaz duk makan. Ustaz duk makan tangan kiri. Tak minum tangan kiri. Ustaz ni mengajar, dia tak elok ni kata. Walaupun dia tak kata, silalah minum tangan kiri. Dan silalah makan tangan kiri. Dia tak kata begitu. Tapi perbuatan dia ni, ustaz ajar dia tak elok sungguh kata. Duk kata sunnah, minum tangan kiri. La ilaha illallah. Jadi minum, tak baca bismillah. Jadi sebab kita kata, ini kontradik. Amal dengan apa yang diucap. Lisan dengan apa yang dibuat. Jadi sebab itu. Yang pertama adalah untuk ta'lim. Jadi ada jemaah ni. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana. Tapi yang saya perasan.
ada jemaah ni dia suka merhati kepada ustaz. Merhati ni bahasa orang Perak, memerhati lah, bahasa panjang sikit. Jadi dia suka tengok je ustaz ni. Saya tak tahu lah tuan-tuan macam mana, tapi saya selalu diperhatikan. Begitu. Sampai saya kata, dia ni tak ada tempat lain ke nak tengok, saya tengok aku je kata. Saya pun kadang kita pun kopiah aku sengit ke? Butang baju tak cukup ke? Kita kata. Atau ada kesan-kesan sambal pada baju, pada gigi ke? Kita kata. Tapi tak, memang orang akan tengok ustaz, dia tengok, akan perhatikan. Saya sendiri pun masa dahulu, saya ingat masa saya belajar dahulu. Tuan-tuan bayang, saya pernah ada pengalaman solat sebelahan dengan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Semayang sebelah dia. Dah kita semayang sebelah dia, mesti saya akan tengok macam mana cara dia semayang. Bukanlah saya tengok macam tu, sampai saya tengok, perhati, orang kata dengan, apa ni istilah, lintasan mata. Bukan lintasan hati. Lintasan mata, macam ekor mata tu istilah dia. Jadi saya nak tengok, Syekh Ali ni semayang tak tangan kat dada ke tak tangan pusat. Itu saya lihat zaman dulu lah. Masa 2012 dulu. 2012 pun rasa dah dekat 10 tahun lah. Kejap dunia ni. Tapi saya rasa saya muda macam 2012 lagi. Walau dah 23. Jadi waktu tu semayang saya tengok, dia ni semayang tak tangan kat mana. Kata saya tengok dalam sifat solat Nabi, tok guru dia tu kata semayang kat dada. Wa kana yadha'uhu ma'ala sadri'i hadi wa'il bin hujur. Tapi Syekh Ali semayang tak pusat. Tangan di pusat. Di atas pusat. Dan kemudian saya nak tengok Syekh Ali ni. Dia sujud turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Tapi saya tengok dia turun tangan dulu. Dia turun tangan dulu. Dan itu memang isu ni isu khilafiyah. Walaupun kita kata tak, isu khilafiyah dan actually dia khilaf yang diraikan. Ini kalau ada certain orang dia nak turun lutut dulu, tak ada masalah. Ada orang mungkin dia sakit lutut, dia turun tangan dulu. Tak ada masalah, ikut individu. Yang menjadi masalah, ada satu individu ni yang pernah datang masa saya di pejabat mufti dahulu. Dia datang, dia suruh kata, mufti tolong keluarkan satu arahan kepada semua imam-imam di wilayah Persekutuan ni, wajib turun tangan dulu, siapa turun lutut dulu tak sah. Allah, dia kata. Dia nak suruh mufti keluar warta kepada imam-imam wilayah ni. Mana boleh begitu? Jadi sebab itu, kadang-kadang orang kita ni, kepahaman kita ni, kita terlampau rigid. Kita ingat pahaman kita je betul. Padahal isu ni lah isu khilaf. Bila dia ingat pandangan dia betul, yang orang lain buat tak sah. Padahal dia bukanlah tidak sampai ke tahap tidak sah. Dia isu khilaf yang diraikan. Isu khilaf yang diraikan. Dan kemudian satu apa yang lagi penting? Daripada letak tangan kat dada, sujud turun tangan dulu, apa yang lagi penting? Jari gerak ke tak gerak? Itu lagi penting. Jadi masa tahiyat datang, dia begini ke tidak? Begitu. Tapi dia buatlah. Macam tu. Rahmatullah alaih. Jadi maknanya ulama' ni diperhatikan. Maknanya saya nak tengok macam mana ibadat pelaksanaan. Jadi kita belajar sesuatu daripada pengamalan dia. Tapi kalau dah ustaz semayang pun sampai tidur gini, Allah. Orang nak tengok nak belajar apa? Ustaz semayang pun sampai kejap-kejap garuk telinga, kejap garuk hidung, kejap macam-macam ustaz ni. Jadi dia tak menzahirkan. Sebab kenapa kita kena belajar daripada perbuatan ustaz? Sebab secara husnuzannya ustaz ni alim. Maksudnya dia ada ilmu tentang kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam aku tengok aku semayang. Jadi macam mana ulama' ni tahu secara Nabi salat adalah dengan bacaan dia dan pembelajaran dia terhadap hadis-hadis Nabi. Sebab tu macam Al-Albani tu, dia ada tulis sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Tengok. Itu nama penuh kitab tu. Sifat salat Nabi SAW daripada takbir ke salam seakan-akan kamu melihat Nabi salat. Nama kitab dia. Ka'annaka taraha. Jadi dalil daripada awal semua dalil. Hadis. Gitu. Itu yang diajarkan. Jadi sebab itu kita katakan amalan ulama ni adalah ta'lim. Begitu. Dia ajarkan sesuatu. Jadi dah kalau ulama ni asal lepas semayang isyak je, saya balik dulu. Semayang dulu. Jadi bila semayang, dia boleh ajarkan ilmu. Tapi kalau dia balik dulu, macam mana orang nak tengok dia semayang? Kecuali lah kalau tadi dia dah solat tahiyatul masjid, kalau dia semayang qabliyah, itu tak apa. Dia dah pernah menzahirkan. Sebab mungkin dalam solat fardu orang nak tengok pun susah sebab dia orang bersemayang jemaah. Begitu. Dan hikmah yang kedua atau faedah yang kedua, daripada perbuatan para ulama' dan orang salih dan tokoh-tokoh yang menjadi ikutan ni,
Salat di khalayak ramai selain daripada dia ta'lim, dia adalah merupakan suatu targhib. Suatu targhib. Apa targhib? Pernah dengar tak kita targhib wa tarhib? Oleh Al-Munziri. Targhib ni adalah galakan. Targhib adalah galakan. Ia satu anjuran, satu galakan. Kita ni, macam contoh, tuan-tuan perasan tak orang kita ni dia suka ikut-ikut. Dia suka ikut. Saya tak tahu lah orang kita tu maksudnya satu dunia ke ataupun orang Melayu je. Tapi saya perasan orang Melayu ni sikit-sikit suka ikut orang. Dia nak mula dulu, dia segan. Tapi kalau ada orang mula, dia akan buat. Nah, begitu. Macam, katalah lepas kuliah kita, ada jamuan makan kat belakang. Tapi siapa yang nak mula ambil cedok bihun tu? Mungkin ramai yang masing-masing pun lapar. Tapi dia segan. Dia kata, aku ni kalau mula dulu, nanti orang kata apa pula kan? Dia kata, dia ni kebulur ke? Padahal memang dia kebulur pun. Tapi dia jenis penyegan, jenis orang kata pula. Jadi tengok, dia pun tak pergi. Tapi bila ada Ustaz Fahmi pergi seorang belakang tu, dia pun, Ustaz apa khabar? Dia pun ikut belakang Ustaz. Pun dia ambil juga nanti. Jadi itulah menunjukkan, orang kita ni dia suka ikut. Jadi kadang, macam ni lah, macam kita lepas habis meeting. Orang kita kan waktu meeting kan tak sabar-sabar nak habis. Tapi bila lepas habis meeting, dia tak keluar terus. Dia jenis sembang-sembang, duduk santai, minum kopi, minum teh. Habis tadi dalam meeting nak cepat habis tu nak buat apa? Pergilah keluar. Dia tak keluar sebab ada sebab. Tapi bila ada seorang keluar, dia pun keluar. Dia akan ikut. Jadi itulah amalan ulama. Maknanya amalan ni, dia sebagai satu targhib. Jadi kalau ulama ni, dia menzahirkan amalan dia di halayak. Mungkin kalau macam kita tengok kan. Kita dekat masjid. Kemudian bila kita berjalan tu, kita serempak dengan seorang ustaz. Yang ustaz tu berceramah malam tu di masjid. Dan ustaz tu masuk duit dalam tabung masjid. Kita pun daripada tadi tak ada terniat pun nak masuk duit dalam tabung masjid. Tapi bila kita tengok, kita pun terfikir, aku ada bawa RM2, RM3 ni. Dia pun keluarkan duit, masuk dalam tabung. Tadi dia tak ada niat. Tapi macam mana boleh tiba-tiba dia sedekah? Sebab dia tengok, dia terinspirasi. Ini encouragement daripada perbuatan ustaz. Dia terinspirasi daripada orang tu sedekah. Jadi sebagai satu galakan untuk dia bersedekah. Dan macam tu juga kalau kita tengok, orang ni semayang, orang ni semayang, orang ni semayang, orang ni semayang. Ustaz semayang. Jadi kita pun semayang. Begitu. Jadi ini antara hikmah amalan. Dan saya juga dapat satu faedah. Bukan semata targhib dan ta'lim sahaja. Tapi memang sebenarnya ada perbuatan ibadah ni yang kita kena zahirkan. Bukan sembunyikan. Sebagai tambih. Tambih ni apa dia tambih? Peringatan. Macam ada kitab Tambihul Ghafilin, Abu Lais Samarqandi tu. Peringatan bagi orang yang lalai, tambih. Dan munabbih. Munabbih ni alam. Alam tu kan nak bagi peringatan kita. Bangun subuh hoi dia kata. Tapi tak adalah bunyi gitu tu saya. Tapi ni alam bunyi dia lah. Jadi alam dalam bahasa Arab munabbih. Begitu. Kemudian contohnya apa dia? Contoh macam kita makan ramai-ramai dekat kedai ke restoran ke kedai makan ke mana lah, tapi ramai-ramai lah kita makan. Kita tengok kawan ni makan tak baca bismillah. Kawan ni pun tak baca bismillah. Jadi kita nak makan bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat sikit. Bukan kita dalam hati. Bismillah dalam hati. Mana ada bismillah dalam hati? Jadi kita bismillahirrahmanirrahim dan orang lain pun dengar. Maka orang lain tadi yang dia tak baca pun doa bismillah sebelum makan, dia pun bismillahirrahmanirrahim makan. Itulah nama dia tambih. Dia bagi peringatan kepada orang lain. Sebab itu disunatkan untuk kita ni kalau kita tengok orang sekeliling, tak ambil berat pun tentang sunnah nak makan ke nak minum ke, kita bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita makan dengan nama bismillah. Dengan nama Allah. Jelas ada yang ada. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Sebab saya lewat sikit sampai 10.40 sebab saya mula lewat sikit tadi. Dalam 9.37. Jadi sekarang ni dah cukup-cukup dah 10.41. Jadi dah tu sejam. Saya dalam kehidupan saya ni banyak ceramah. Jadi habis dah suara saya. Jadi saya harap inilah yang terakhir malam ni. Moga tak ada ceramah lagi lepas ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadha astaghfirullah. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.